Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya kenalkan nama saya Siti Alia Maisarah binti Kamarudin, ID matrik I2010438. Dan subjek yang saya ambil pada sem ini adalah Manhaj Al-Mufassirin Kod Khusus USL 6183. Tajuk yang saya akan membentangkan ialah pentafsir yang bernama Said Qutb. Seperti yang korang nampak, ini adalah gambar Said Qutb ketika masa beliau masih hidup. Okey, slide yang seterusnya ialah Nabzatul Qasirah Sayyid Qutb. Itu sedikit penerangan ataupun ringkasan kehidupan Sayyid Qutb ini. Okey, pertama sekali Wulida Sayyid Qutb atau Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Said Shazili dilahirkan pada 9 Oktober 1906 Masihi di kota Asyut, iaitu di Mesir, dan merupakan anak sulung daripada 5 adik-beradik. Kanat al-ibnu al-akbar minan baina khamsatu ashqa. Rajulani wa salasatu nisa, iaitu 2 lelaki dan 3 perempuan, adik-beradiknya lah. Dan beliau juga daripada kecil منذ صغيرة تلقي تعليما دينيا ممتازا من قبل كل من والدته حتى كان يتطلع إلى أن يصبح قارئا. Maksudnya, sejak kecil beliau telah diberikan didikan agama yang cemerlang oleh kedua ibu bapanya, walidatihi, sehinggalah beliau bercita-cita ingin menjadi seorang pembaca. Yang kedua, Said Qutb yuhibbu al-hafaz, yuhibbu al-istima' ila tilawatil Quran wa yaqra'u wa huwa rajulun hakim kama bada'a fi hifzil Quran wa huwa fil 'ashrah min umrihi. Maksudnya kat sini Said Qutb juga suka menghafal, suka dengan bacaan Al-Quran dan suka membaca, dan dia juga seorang yang sangat bijak. Beliau juga mula menghafal Al-Quran ketika berumur 10 tahun. Okey, untuk slide seterusnya ialah Rahlatu Hayatihi, iaitu perjalanan kehidupan Said Qutb. Poin pertama, dakhala muhadarah Darul Ulum. Yang pertama sekali ialah apabila dia belajar ilmu Al-Quran, dia telah masuk ke kuliah Darul Ulum di Qahirah. Dan disebabkan hazil hikmah ahlatihi lidukhul kuliah Darul Ulum, sebabnya dia sangat bijak dan dia juga pandai dan dapatlah melayakkan diri untuk masuk ke kolej Darul Ulum. Yang kedua, al-muamirah fi majal kuliah, di mana ba'da takhriju ghamiru fi majal tadris. Selepas tamat pengajian, beliau menceburi bidang perguruan. Seterusnya, muasirah fi majal kitabi. Ini berpengaruh dalam, dia juga sangat-sangat terpengaruh dalam bidang penulisan. Kerana Said Qutb aidan lami'an wa muasiran fi majal kitabihi wa kataba anwa'an adidah minal kitab wal majalat was suhuf. Iaitu Said Qutb juga seorang yang sangat cemerlang, yang mana dia juga sangat berpengaruh untuk menulis pelbagai jenis buku seperti majalah dan juga surat khabar. Seterusnya, hasala al-mansub fi sya'batu al-idariyah bimuwazarah biwizarah at-tarbiyah wa ta'limu bil Qahirah, iaitu beliau mendapat jawatan di bahagian pentadbiran Kementerian Pendidikan di Qahirah. Seterusnya, dia juga banyak mengeluarkan kitab-kitab ataupun akhbar-akhbar yang ditulis oleh beliau, ini Said Qutb. Dan antaranya yang paling masyhur ialah kitab Fi Zilalil Quran, Tasbihul Fanna fil Quran, Milestone, Social Justice in Islam, dan banyak lagi. Okey, untuk slide yang seterusnya ialah manhaj fi tafsirihi, iaitu apakah metod yang digunakan oleh Syekh Said Qutb ini untuk mentafsirkan ayat Al-Quran itu. Okey, seterusnya ialah beliau, iaitu Said Qutb sendiri, menggunakan tafsir bira'yi, iaitu tafsir yang di mana menggunakan ijtihad ataupun akal fikiran untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Dan seperti yang kita telah belajar, tafsir bira'yi terbagi kepada 2, iaitu tafsir bira'yi al-mahmud dan juga tafsir bira'yi al-mahmud. Dan yang telah kita sedia faham, tafsir bira'yi
mahmud. Ia merupakan tafsir yang tidak boleh ditafsirkan, yang sangat Nabi Muhammad SAW tidak suka. Okey, kita ketahui apa itu tafsir Bura'i al-Mahmud. وهو التفسير القرآن بموافقة كلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط تفسيرها. Iaitu maksudnya ia adalah penafsiran Al-Quran sesuai dengan perkataan orang Arab dengan persetujuan kitab dan sunnah, dan mengambil, dan juga pentafsir itu juga adalah mengambil kira syarat-syarat tafsir. Dan di bawah tu diriwayatkan oleh Nabi SAW, ma rawi an Nabi SAW annahu qala man qala fil Quran bi ra'yihi fa asabu faqad akhta, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya, apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bahawa baginda bersabda, sesiapa yang mengatakan Al-Quran menurut pandangannya dan benar, maka dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia tidak dikatakan sesat. Seperti yang kita faham, tafsir Bura'i ini adalah antara tafsir yang sangat tidak digalakkan, kerana mentafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri dengan akal fikiran. Okey, untuk slide yang seterusnya, tatbiq manhaj Said Qutb min tafsirihi. Maksudnya pendekatan apa yang digunakan oleh Said Qutb pada penafsirannya. Okey, antara yang telah kita ketahui, penafsiran ini adalah menafsirkan ayat Quran itu dengan akal fikiran. Itu ialah tafsir Bura'i. Okey, yang telah anda lihat ialah surah Al-Fatihah. Sejujurnya, Syekh Said Qutb ini dia mentafsirkan ayat Al-Quran itu sangat terperinci, tetapi tidak mentakwilkan dia dengan mana-mana ayat Al-Quran. Okey, sekejap lagi saya akan menerangkan. Okey, pertama sekali adalah surah Fatihah, yang saya akan syarahkan sedikit tentang bagaimana Syekh Said Qutb ini mengulas apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah di dalam kitab yang telah dikarang olehnya, iaitu kitab Fi Zilalil Quran. Okey, pertama sekali kita lihat surah Al-Fatihah di situ. Okey, fargan pertama, yuraddadu al-muslim hazi suratul qasirah zatal ayatus sab'a asyara maratan fi kulli yawmi wa laylatan alal had al-adni wa aksaru min dha'fu zalika idza huwa sala as-sunan wa ila ghairu had idza huwa raghabu fi ay yaqifu baina yaday rabbih mutamfala غير الفرائض والسنن ولا تقوم الصلاة بغير هذا السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن صامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Maksudnya kat sini, okey, setiap orang Islam membaca surah yang pendek dan mengandungi 7 ayat ini, iaitu surah Al-Fatihah. Ini sekurang-kurangnya 17 kali sehari, semalam, dan lebih sekali ganda apabila ia menunaikan solat sunat dan solat yang tanpa had. Dan setiap solat ini tidak sah tanpa membaca surah ini. Dan jika ia berdasarkan keterangan hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah SAW, iaitu daripada hadis Ubadah Ibn Samit, sabda Rasulullah, tiada solat kepada mereka yang tidak membaca surah ini. Okey, faham kan? Dan di dalam surah ini terkandung dasar-dasar akidah dan dasar-dasar kefahaman Islam, juga dasar-dasar terhadap Allah SWT dan tawajuh kepadanya, yang membayangkan sebahagian hikmah bagaimana surah Al-Fatihah dipilih untuk diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat, dan hikmah batalnya setiap solat yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah itu. Okey, seterusnya tabda'u surah. Kita sambung kepada perenggan seterusnya, tabda'u surah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'al khilaf qawlu al-bismillah. Ahi ayatu min kulla suratu am hiya ayatu min al-Qur'an taftahu biha indal qira'atu kullu surah. Fa in arjih annaha ayatu min suratul Fatihah wa ma tahtasibu ayatuha sab'an. Wa hunaka qawlu bi anna al-maqsud biqawli ta'ala wal anzihil wa laqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Wa huwa suratul Fatihah biwasfahu sab'a ayat minal mathani li'annaha yani biha wa takriru fi solat. Okey, penerangannya sini walaupun ada khilaf. Walaupun ada khilaf mengenai surah ayat ini, iaitu yang bermula Bismillahirrahmanirrahim, ia merupakan satu ayat dalam setiap surah. Ia merupakan satu ayat Al-Quran yang dimulakan dengan ketika membaca surah. Maksudnya, namun pendapat yang daripada rajih, ia mengatakan satu ayat di dalam surah Al-Fatihah dengan ianya dikira 7 ayat. Kenapa perkataan Bismillah ini dikira ayat pertama, sedangkan surah-surah lain ayat Al-Fatihah itu tidak dikirakan surah pertama. Okay? Dan di sana ada satu pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya bacakan Al-Quran tadi, walaqad tadi. Okey. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu 7 ayat dari ayat-ayat yang diulang-ulang bacaannya dan ianya merupakan Al-Quran yang agung. Daripada surah Al-Hijr ayat 87. Ianya surah Al-Fatihah yang disifatkan sebagai surah yang mempunyai 7 ayat dan sebagai surah Al-Mathani kerana ia diulang-ulang bacaannya di dalam solat. Tidak sahlah solat seseorang itu jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Betul? Okey, seterusnya. Wal bada'u bismillahi wa bismillah huwal adab allazi awhawwahu nabihi fi awalu ma nazala min al-Quran biittifaqu wa huwa qawlihi ta'ala A'udzu billahi rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbik wa huwa allazi sadaqahu azim wa huwa allazi tafaqqu ma'a qaidah at-tasawwur al-islami al-kubra min anna Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu fa huwa subhanahu al-mawjud haqqul ladzi yastamidu minhu kullu mawjud wujuduhu wa yabda'u minhu kullu mabdu'u bidaihi fabas fi bi ismihi bi izan yakun kullu ibtida wa bi ismihi izan takuna kullu harakah wa kullu ittijahu. Maksudnya kat sini, memerlukan sesuatu dengan nama Allah itu merupakan satu adab, cara yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Maafkan saya, dalam ayat pertama yang ditujukan kepada beliau dengan ittifaq para ulama, ayat surah Al-Alaq ayat 1 yang ini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Adab cara ini amat sesuai dengan dasar kefahaman Islam yang agung, yang mana ia menganggapkan Allah itu bersifat maha awal dan maha akhir, dan maha zahir dan juga maha batin. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang mawjud, yang sebenar, dan seluruh mawjud yang lain mendapat kewujudan mereka daripada kewujudan Allah, dan segala permulaan yang lain adalah berpangkalkan daripada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah amatlah wajar segala permulaan, segala harakat atau tindakan dan segala tujuan itu dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita ke yang sebelah, poin pandangan ke sebelah. Wa wasifatu subhanahu fil bada'a birrahmanir rahim yastaghfiru kull ma'ani aw rahmatu wa halatuha wa huwa al-mukhtasu wahdahu bi istima'u hataini as-safifataini kama annahu al-mukhtasu wahdahu bi sifati rahman faman al-jaizu ay yusifu abdu min ibadihi bi annahu rahim walakin min al-mumtana'u min an-nahiyatu al-imaniyah ay yusifu
abdu min ibadihi bi'annahu rahman. ومن باب أول يجتمع له الصفتان ومهمة يختلف في معنى الصفتين أيتهما تدل على مدى أوسع من رحمته. فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذا الزلال، إنما يخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها. Kesimpulannya kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya di permulaan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Iaitu dua sifat yang mencakupi segala pengertian yang dimaksudkan dengan segala pengertian kasih sayang dan belas kasihan itu dalam segala keadaan. Dan hanya pada Allah sahaja terkumpul dua sifat ini. Dan begitu juga hanya Allah sahaja yang wajar disifatkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun ada mana-mana hamba Allah boleh sifatkan Ar-Rahim, tetapi tidak boleh disifatkan dengan sifat Ar-Rahman dari segi kepercayaan, dan lebih tidak wajar lagi dikembarkan kedua-dua sifat itu padanya. Itu tidak bolehlah kita mensamakan sifat Allah tu dengan makhluk. Okey, poin seterusnya, wa iza kana al-bada'u bismillahi wa ma yantawi alaihi min tauhidillah wal adab ma'hu bimisli kulliyah al-awla fi taqsir al-islami fa an istighraqu ma'ani ar-rahmatu wa halatuha wa majalatuha fi sifati ar-rahman wa rahim bimasal kulliyah الثانية في هذا التصوير ويقرر الحقيقة العلاقة بين الله والعباد. Dan walaupun terdapat perselisihan pendapat tentang pengertian dua sifat ini, iaitu manakah di antara kedua yang mempunyai pengertian kasih sayang dan belas kasihan yang lebih luas, namun perselisihan itu bukanlah dari perbahasan yang kita hendak bicarakan dalam tafsir Fazilal ini. Maka kita hanya membuat kesimpulan saja dari perbahasan itu bahawa kedua-dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim meliputi segala pengertian kasih sayang dan belas kasihan, juga meliputi segala keadaan dan bidangnya. Jika memerlukan sesuatu dengan nama Allah yang mengandungi maksud kita mentauhidkan Allah dan beradab sopan dengannya, itu merupakan dasar dalam kefahaman Islam. Maka pencakupan segala pengertian kasih sayang dan belas kasihan itu merangkupi segala keadaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Dan ia juga menggariskan hakikat hubungan yang wujud di antara Allah dan para hambanya. Okey, slide yang seterusnya adalah sambungan kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedikit info ataupun nota kaki, di mana bila kita tengok kepada slide sebelumnya, kita dapat lihat sebenarnya Syekh Said Qutb ini tidaklah mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan percakapan ataupun penulisan yang sewenang-wenangnya. Akan tetapi beliau memberikan bayangan di dalam setiap ayat Al-Quran itu secara mendalam, sangat terperinci setiap satu perkataan ataupun setiap satu butir-butir ayat yang telah beliau syarahkan dalam kitabnya, iaitu Kitab Fazilal Quran. Okey, seterusnya kita sambung kepada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah dimulakan dengan nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, diiringi pula dengan menghadap Allah serta mempersembahkan segalanya dan segala sanjungan ataupun pujian yang menyifatkan kepada Tuhan yang memegang terajur rububiyah yang mutlak terhadap semesta alam, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian terpulang pada Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam.
Okey, perkataan Alhamdulillah ini, poin kedua, perkataan Alhamdulillah ini adalah perasaan kesyukuran yang melimpah pada hati mukmin sebab ia teringat kepada Allah. Kerana kewujudan dirinya dari mula lagi adalah dari limpah nikmat kurniaan ilahi yang membangkitkan kesyukuran, pujian dan sanjungan. Malah di setiap kelip mata dan detik waktu dan di setiap langkah Allah melimpahkan nikmat dan rahmat ke atas seluruh makhluknya terutama manusia kerana ia mengungkap Alhamdulillah di awal dan di akhir merupakan salah satu dari dasar-dasar kefahaman Islam secara langsung. Poin yang ketiga, telah Syekh Syed Qutb ini memberikan sedikit potongan ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-70, wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhir. Maksudnya dan dialah Allah, dari Tuhan yang lain melainkan dia terpulang kepadanya seluruh pujian di awal dan di akhir. Namun demikian, kemurahan dan limpah kurnia Allah ke atas hamba-Nya yang mukmin itu adalah sampai ke tahap setinggi-tingginya apabila hamba itu berkata Alhamdulillah. Maka Allah akan tuliskan untuknya satu balasan kebaikan yang mengatasi segala timbangan neraca yang lain. Tersebut di dalam Sunan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada mereka, iaitu ada seorang hamba Allah mengucap pujian dengan kata Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, segala kepujian itu terpulang kepadamu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zatmu dan kebesaran kuasamu. Ucapan ini telah, poin kedua, ucapan ini telah menyulitkan dua malaikat pencatat iaitu Raqib dan juga Atid. Kedua-duanya tidak tahu bagaimana hendak menulis pahalanya. Lalu kedua-dua malaikat itu menghadap pada Allah dan berkata kepadanya, ada seorang hamba mengucapkan pujian yang kami tidak mengetahui bagaimana hendak menulis balasannya. Firman Allah, sedangkan dia lebih mengetahui apa yang telah diucapkan hambanya. Apakah pujian yang telah diucapkan oleh hambaku itu? Jawab kedua-dua malaikat itu, dia berkata, wahai Tuhanku, segala pujian itu terpulang kepadamu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zatmu dan kebesaran kuasamu. Lalu firman Allah kepada kedua-dua malaikat itu, tulislah ucapan itu sebagaimana yang diucapkan oleh hamba-Ku sehingga ia menemuiku dan aku sendiri yang akan membalaskannya. Subhanallah, sangat-sangat terperinci bagaimana Syekh Syed Qutb ini mensyarahkan waimah surah Al-Fatihah itu sendiri. Okay. Dan jika ingin mensyarahkan lebih banyak, sambungan kepada slide yang sebelumnya, dan seperti yang kita telah faham, daripada umur 10 tahun lagi, Syekh Syed Qutb telah banyak mengetahui ataupun telah banyak meluangkan masanya dengan Al-Quran, iaitu dengan menghafal dan membacanya, meneliti setiap makna-makna ayat Al-Quran. Dan apabila kita tengok kepada poin yang pertama, wa tawjih ila Allah bilhamdu yumassilu syu'urul mu'min. Bertawajuk kepada Allah dengan mengemukakan sanjungan dan kepujian menggambarkan perasaan mukmin yang terharu sebaik saja ia teringat kepada Allah sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Sambungan kepada slide yang sebelum ini, Rabbil Alamin, sangat terperinci sehingga setiap satu perkataan ataupun satu ayat, setiap butir ayat yang telah Syekh Qutb tafsirkan itu sangat panjang, dan beliau juga mengambil lebih kurang 11 tahun untuk mentafsirkan semua kitab Al-Quran itu dengan tafsir yang telah digunakan, iaitu tafsir bil aqal. Sambungan pada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat yang itu, iaitu maksudnya
adalah menjadi dasar kefahaman atau kepercayaan Islam kerana sifat rububiyah yang mutlak dan menyeluruh itu merupakan salah satu dari dasar-dasar akidah Islam. Kata-kata Rabb bererti pemelihara, penguasa, pentadbir dan juga pengurus yang mengendalikan urusan keislahan dan kerja-kerja tarbiyah dan pengasuhan terhadap seluruh makhluk. Allah SWT juga tidak menciptakan alam kemudian membiarkannya begitu sahaja, betul? Malah dia memperelok, menjaga, memelihara, mengasuh, dan kerana itu hubungan di antara Allah dan makhluk itu sentiasa berterusan di setiap waktu dan keadaan. Poin yang kedua, konsep rububiyah Allah iaitu seperti yang kita faham, rububiyah itu adalah sifat-sifat Allah. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Konsep rububiyah Allah yang mutlak terhadap seluruh makhluknya merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara akidah tauhid yang jelas dan sempurna dengan akidah yang kabur, yang mana terjadi akibat dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan hakikat tauhid ini. Ramai manusia mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta alam, tetapi di samping itu mereka mempercayai berbagai-bagai Tuhan yang lain yang menguasai kehidupan mereka. Kepercayaan yang seperti ini nampak sangat jelas aneh, tetapi itulah yang telah berlaku dan sedang berlaku. Untuk pengetahuan semua, semasa Syed Qutb dalam perjalanan riwayat dia, beliau mentafsirkan ayat Quran ini adalah pada awal permulaan zaman kerajaan Arab Jahiliyah. Jadinya beliau banyak melihat orang ramai masyarakat yang pada zahirnya beliau percaya Allah SWT itu ada, akan tetapi beliau melihat ramai yang juga menyembah berhala, ada yang juga menyembah matahari, lembu dan sebagainya. Dan beliau sangat kecewa kerana masyarakat pada zaman beliau duduk tu tidak mengamalkan seperti apa yang telah mereka beritahu ataupun percaya secara zahirnya. Tetapi itulah yang telah berlaku dan sedang berlaku. Al-Quran telah menceritakan tentang perkataan sekumpulan kaum musyrikin yang menyembah bermacam-macam Tuhan. Seperti ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, iaitu kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendampingi kami lebih dekat kepada Allah. Dan di sini juga Al-Quran juga telah menceritakan tentang sekumpulan ahli kitab, iaitu masyarakat pada zaman dahulu. Maksudnya mereka mengambil ulama-ulama dan paderi-paderi mereka selaku tuhan-tuhan yang lain dari Allah. Maksudnya masyarakat pada zaman dahulu sangat orang kata luar cakap lain, dalam cakap lain macam tu. Dia pada asalnya berkata saya menyembah Allah SWT, akan tetapi mengambil para ulama dan paderi sebagai Tuhan yang satu yang mereka jadikan rujukan. Akidah-akidah semuanya, akidah-akidah jahiliyah yang tegak di merata negeri semasa kedatangan Islam penuh dengan kepercayaan kepada berbagai-bagai Tuhan yang disifatkan sebagai Tuhan-Tuhan kecil di samping Tuhan yang agung mengikut sangkaan mereka, iaitu mengikut sangkaan pada masyarakat zaman dahulu. Dan itu adalah antara antara syarah yang telah Syekh Syed Qutb syarahkan di dalam kitab yang telah dihasilkan, itu kitab Fizilal Quran. Untuk seterusnya sedikit info lah. Tafsir seterusnya tafsir Fizilal Quran ini adalah ditulis dengan bersandarkan kepada kajian-kajian beliau, ini Syekh sendiri, yang mana dia ditimba secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, di samping bersumberkan kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar.
beliau memasuki ke dalam penulisan tafsir ini setelah melengkapkan dirinya dengan pengalaman dan kajian-kajian yang mendalam, luas dan tajam dalam perkembangan sosial dan politik dunia semasa. Dan beliau juga telah menghabiskan separuh daripada usianya dalam pembacaan dan penelaahan yang mendalam terhadap hasil-hasil intelektual manusia dalam berbagai-bagai bidang pengajian dan teori-teori berbagai-bagai aliran pemikiran semasa dan kajian mengenai agama-agama yang lain. Dan tafsir yang telah saya syarahkan iaitu tafsir fi Zilalil Quran yang adalah yang ditulis dengan tinta derita dan sengsara, yang mana beliau begitu pahit akibat penindasan dan permainan politik kuasa yang zalim pada zaman beliau hidup. Dan juga beliau telah menjalani penyiksaan fizikal yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan kerana beliau pernah dimasukkan ke dalam penjara Amerika akibat satu kesalahan yang orang kata tak masuk akal, kerana beliau telah membuat satu puisi yang telah mengutuk ataupun mengutuk dan ataupun dia membahas apa yang sebenarnya berlaku di sebalik kezaliman pemerintah-pemerintah pada zaman dahulu lah. Okay. Dan beliau juga telah membuat seluruh entiti tertumpu kepada Allah SWT dan kepada penghayatan Al-Quran, di mana beliau hidup di bawah bayangan Al-Quran dengan seluruh jiwa dan perasaannya. Hidup sebagai seorang pendakwah yang arif, sabar, gigih, redha, tenang, tenteram dan berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan iaitu sebuah kitab yang dipanggil Fi Zilalil Quran, iaitu bayang-bayang Al-Quran dalam bentuk yang unik yang mengatasi tafsir yang lain. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung pembentangan saya, iaitu tafsir Fi Zilalil Quran yang telah yang mana pengarangnya ialah Syed Qutb ataupun yang dipanggil Syekh Syed Qutb. Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan individu ini. Sekali yang baik datang daripada Allah dan sekali yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Jika ada salah faham ataupun terdapat kesalahan di dalam syarah yang saya telah syarahkan ini, minta tunjuk ajar dan juga dibetulkan mana yang salah. Okay. Itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan. Ma'assalam.